bagi dia, tubuh dia perlu cergah. Jadi dia bersukang, tak kira siang malam. Siang dia bekerja, malam pergi main bola futsal, main badminton. Bukan kata salah, tak. Tapi ada hak lain yang perlu kita beri pada tubuh kita. Apa dia? Ibadah. Rohani kita, badan kita ada dua komponen. Satu jasmani, satu rohani. Jangan hanya kita memenuhkan hak kepada jasmani, melupakan hak kepada rohani. Maka di situ yang dikatakan kezaliman telah berlaku. Kita tak menunaikan hak pada diri kita. Kenapa? Sebab jahil. Baik muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sekadar mukaddimah sebelum kita masuk kepada perbincangan kita pada malam ini, iaitu kita nak melihat pada bab yang pertama pada buku yang kita nak mentelaah bersama-sama, buku yang ditulis oleh Fadil Dr. Fathi Yakan, Maza ya'ni intima'il Islam, apa artinya saya menganut Islam. Kita pergi kepada bab yang pertama. Dua siri yang lepas kita bercakap banyak dah mukaddimah tentang matlamat buku ni ditulis oleh Fadil Dr. Hari ni kita masuk kepada dia punya perbincangan, iaitu kita pergi kepada bab yang pertama. Kalau siapa ada buku versi yang dikeluarkan oleh Dewan Pustaka Fajar, boleh lihat di muka surat 19. Bab yang pertama, saya mestilah Muslim daripada sudut akidah. Muslim artinya tunduk, Muslim artinya taat, Muslim artinya berserah diri. Itu maksud Muslim. Apa yang pertama? Yang asas sekali, iaitu kita mesti Muslim daripada sudut dalaman kita, akidah kita. Baik, qala al-muallif, kata pengarang kita, berpegang dengan akidah yang benar lagi murni adalah syarat pertama bagi seorang yang mengaku dirinya beragama Islam dan menjadikan Islam sebagai cara hidupnya. Baik, ini yang pertama, kata pengarang kita. Pertama sekali yang kita nak lihat, bila mana seorang itu mengaku diri dia seorang Islam, nak memastikan diri dia benar-benar selamat, Allah tengok pada akidah. Lilitlah serban terbaik mana pun, simpanglah janggut panjang macam mana pun, tapi kalau akidah rosak, wassalam, balik awal. Bab tu Allah kata Malik Yaumiddin. Pada hari itu Allah menjadi hakim yang menjadi perhatian Allah bukan kepada banyaknya ibadah kita, tapi Allah tengok kepada akidah kita. Akidah yang salim ke akidah yang fasid, rosak. Allah nak tengok pada akidah. Tuan-tuan, bercerita berkaitan dengan akidah ni, kita belajar daripada tok guru kita. Siapa dia tok guru kita? Kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi? Jadi akidah yang kita nak, yang kita dapat hari ini, biar sama dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana akidah yang dibawa oleh Rasulullah tu nak sampai kepada kita kalau tidak melalui jalan daripada para sahabat? Jadi kita nak supaya akidah kita ni akidah yang Nabi kata ma'ana alaihi wa ashabi. Akidah yang aku dan para sahabat sama, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu kita nak, supaya nanti kita tak mau kita banyak buat korban, banyak buat sedekah, kita banyak berkorban untuk agama, banyak buat ibadah, tiba-tiba bila kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, kita tengok apa yang kita yakini tak sama dengan apa yang Nabi cerita. Itu kita bilang. Jadi sia-sia semua ibadah kita. Kita pergi naik haji 10 kali dah, kita semayang tak tinggal. Contohnya, tiap-tiap tahun kita korban, hari-hari kita sedekah, tapi akidah kita akidah yang rosak, yang tak sama macam akidah yang dibawa oleh Rasulullah, maka sia-sia amalan kita. Sebab tu kita nak cek yang pertama sekali berkaitan dengan akidah. Baik, pegangan tersebut mestilah selari dengan apa yang terkandung dalam kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim. Akidah kita mesti sama dengan akidah yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Sebab tu Allah kata Alif Lam Mim,
Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa dia akidah orang-orang yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib, yang beriman pada perkara-perkara yang ghaib. Perkara ghaib ni tuan-tuan, perkara yang termasuk dalam akidah kita. Kalau kita tengok perkara-perkara ghaib dalam 6 rukun iman kita yang menjadi terah kepada akidah kita. Pertama, wajib kita beriman kepada Allah. Allah tu ghaib, yang tak nampak. Lagu mana kita nak faham tentang Allah tu macam mana? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Allah kata orang-orang yang beriman itu macam mana? Dia menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Jadi akidah kita ini ialah akidah yang ditunjuk oleh Al-Quranul Karim. Beriman pada Allah ghaib, beriman pada malaikat ghaib, beriman kepada hari kiamat belum sampai lagi. Tapi benda-benda yang diceritakan itu, banyak benda yang belum sampai lagi. Cerita bab hari kiamat, hidup lepas mati, tak nampak lagi. Alam kubur ghaib, malaikat ghaib. Jadi sebab itu kalau kita lihat Al-Quran itu menunjukkan kita kepada jalan sebagaimana akidah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ia mestilah beriman dengan apa yang telah diimani oleh orang-orang Islam yang terdahulu, yang terdiri daripada angkatan salafus salih, yakni para sahabat serta para imam yang menyampaikan agama ini yang telah diakui kebaikannya. Sebab tu tuan-tuan, macam manalah kita hari ni boleh ada orang yang tolak para sahabat. Yang boleh tolak para sahabat, kalau tak kerana usaha dan bakti yang dibuat oleh para sahabat, maka hari ini kita takkan sampai Islam dan akidah yang sebenar kepada kita. Dialah yang menunjukkan kepada kita. Para sahabat belajar dengan tok guru dia, Nabi. Kita belajar daripada anak murid kepada anak murid kepada anak murid para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, begitu juga dengan imam-imam yang menyampaikan agama kita. Sebab itu kalau kita tengok dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, imam kita yang besar antaranya Imam Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Imam Al-Maturidi. Itu imam dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang menyampaikan agama ini yang telah diakui kebaikan, kebaktian serta ketakwaan mereka. Mereka ini mempunyai kefahaman yang mendalam lagi bersih dalam urusan agama. Baik, di sini ada 19 perkara yang telah dinyatakan oleh Dr. Fathayakan dalam akidah kita. Apakah 19 perkara asas dia saja ni yang perlu ada untuk memastikan kita mempunyai akidah yang benar-benar betul sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama, saya mestilah beriman bahawa pencipta alam ini adalah Tuhan yang maha bijaksana lagi berkuasa. Itu yang pertama sekali. Akidah kita yang pertama, kita perlu meyakini bahawa yang menjadikan alam ini tak ada lain, dialah Allah, Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana, maha mengetahui serta tidak memerlukan pertolongan sesiapa pun. Allahu Akbar. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, akidah kita yang paling asas sekali apa dia? Hendaklah kita meyakini apa yang kita nampak. Alam ni benda yang satu kita boleh nampak, dua yang kita boleh rasa. Bukan semua benda yang kita boleh nampak saja yang kita boleh panggil alam. Satu lagi yang kita boleh rasa. Sebab tu tuan-tuan, seseorang itu dia tidak boleh nampak semua benda kerana Allah beri pada kita panca indera yang terhad. Kalau kita hanya sekadar melihat dengan mata yang diberikan oleh Allah, kita tidak mampu untuk menembusi kepada alam yang berada di sebalik alam yang nyata. Nama dia alam ghaib. Tuan-tuan, manusia ni semua orang ada mata. Orang yang ikut kata Allah pun Allah beri mata,
Orang yang tak mau ikut Islam pun Allah beri mata. Orang yang lawan Islam pun Allah beri mata. Kalaulah mata itu pengukur untuk seseorang itu meyakini Allah, tak. Sebab tu tuan-tuan, manusia itu bila melihat satu perkara, Allah beri pada dia 3 penglihatan. Berjayalah mereka yang mampu melihat satu benda itu dengan 3 penglihatan. Apa dia? Yang pertama, dia boleh melihat dengan mata dia, mata yang Allah beri. Yang kedua, orang yang boleh melihat dengan mata akal dia. Pada penciptaan alam ini, Allah jadikan, Allah suruh kita fikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, padanya ada tanda-tanda bagi orang yang Allah beri pada dia akal. Ni yang kedua. Orang yang boleh melihat satu benda dengan akal. Dia bukan melihat saja-saja. Allah banyak cerita dalam Quran supaya manusia ini tengok kejadian Allah. Tengok bukan sekadar dengan mata, tapi tengok dengan akal fikiran. Dan yang ketiga tuan-tuan, hak ni hak paling hebat sekali. Orang yang melihat sesuatu kejadian Tuhan, ni dia, dengan mata hati. Ini orang iman ada. Orang beriman, dia tak melihat satu benda tu dengan mata saja, dia melihat dengan pemikiran dan melihat dengan mata hati. Cakap benda-benda baik, cakap benda-benda yang tak nampak, cakap benda-benda yang belum berlaku. Kalau nak fikir logik, kita boleh jadi etis. Kalau sekadar nak melihat dengan mata kepala sendiri, kita jadi sebiji macam binatang. Tengok benda, rasa nak makan je. Nampak benda, semua rasa nak ambil je. Tak memikir. Tapi bagi orang yang Allah bagi pada dia, ni dia, hati dia, yang dipanggil orang kata apa? Sixth sense. Ada mata hati. Dia melihat sesuatu itu akan menyebabkan dia ingat kepada Allah. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah sambung di ujung dia. Walaqad zara'na li jahannam. Allah penuhkan dalam neraka Jahannam kasiran minal jinni wal ins. Banyak daripada makhluk dia, daripada golongan jin, dan makhluk dia daripada golongan manusia. Kasiran, banyak, maknanya majority. Majority jin, majority manusia. Allah kata, aku sumbat. Tuan-tuan, guna perkataan sumbat. Sumbat ni tuan-tuan, kalau kita tengok, kalau beg ambil barang, sumbat, tak muat, sumbat. Itu sumbat. Nak cerita main padat-padat kan? Banyak. Allah padatkan dalam neraka makhluk hak nama jin, makhluk hak nama manusia. Pasal apa? Pasal Allah kata, aku beri pada lahum qulubun la yufqahuna biha. Ada tak, dia tak mau mikir. Walahum a'yunun, ada mata, aku buat mata besar mata dia. La yubsiru nabiha, dia tak guna mata dia untuk melihat. Sebab tu tuan-tuan, mata kita ni, kalau sekadar mata ni boleh melihat, tak sambung dengan rahmat Allah, sia-sia. Sia-sia. Banyak orang nampak lalu-lalu, nampak dah malam maghrib dah, merah dah. Malam dah, maghrib takkan tak ada beza siang malam. Nampak dah surah ni, walahum azanun, ada telinga, la yasma'una biha, dia tak dengar. Dengar azan, tapi dia buat macam dengar tak dengar. Ini yang Allah marah ni. Sebab tu Allah marah dengan mereka ni. Allah kata, ulaika kal an'am. Apa beza mereka ni dengan lembu, dengan kebab, dengan kambing, binatang berkaki empat yang manusia ternak. Balhum, Allah kata, bahkan mereka lebih teruk dari lembu kebab. Kurang-kurang lembu kebab tahu malam, tahu siang, tahu kandang, tahu padang.
Ni dak. Tak beza. Batu Allah marah. Kerana apa? Kerana bagi mereka melihat, baru pukul 8, baru pukul 9, belum pukul 3 pagi. Lapar baru balik rumah, ngantuk baru balik. Ini masalah. Manusia kalau dia boleh melihat dengan mata ni, boleh melihat dengan mata ni, dan boleh melihat dengan mata ni, ini orang-orang yang insya-Allah akan selamat. Sebab tu tuan-tuan, benda yang kita lihat ni adalah alam. Dan semua yang kita lihat ini menunjukkan kepada pemilik alam ini. Alam ni bahasa Arab. Bahasa Melayu panggil tanda. Tanda-tanda. Alam ini maknanya tanda-tanda. Ada ke taman ni orang nama Cikgu Zul? Ada? Mana tahu ada? Ni embung dia ada. Ni rumah dia ada. Ni kereta dia ada. Berapa nombor rumahnya? Nombor 26 lorong 3 Serawangi. Contoh. Pergi jumpa. Tu nama dia alamat, tanda-tanda. Tengok, ada orang rumah dia. Ada. Apa bukti dia? Lampu pasang. Apa tandanya? Selipar ada. Apa tandanya? Kereta dia ada kat dalam. Tu alam. Dunia ni alam. Apa yang ada ni alam, yakni tanda-tanda wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dalam surah Sajdah. Allahul Lazi. Allah kata, Allahul Lazi. Allah, dialah khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah kata, Allah lah yang menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi dalam tempoh 6 masa. 6 masa Allah jadikan seluruh alam semesta ni. Tuhan yang mengaku, mana ada Tuhan lain yang mengaku dia buat? Tak ada. Tuan-tuan cari mana Tuhan selain Allah yang mengaku dia buat seluruh apa yang ada dekat alam ini, melainkan manusia sendiri kata, Tuhan ni yang buat. Tapi Tuhan tu sendiri tak mengaku dia yang buat alam. Tapi Allah, dia kata dalam kitab dia sendiri, dalam kata-kata dia sendiri yang dikompilkan, yang kita panggil sebagai Al-Quran, dia kata, aku yang menjadikan langit dan bumi, segala apa yang ada di dalamnya dalam tempoh 6 masa. Yudabbirul amra minas sama'. Allah kata, akulah yang mentadbir segala apa yang ada di langit. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, sampai ke bumi, semua Allah takbir. Dia yang buat, dia yang takbir. Allahu Akbar. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'rudu ilaihi. Tapi ingat, Allah kata, semua apa yang aku buat atas muka bumi ni, daripada langit sampai ke bumi, semuanya akan aku cek balik. Yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Allahu Akbar. Lamanya tempoh Allah nak cek satu persatu. Panjangnya kita menunggu. Pasal apa rasa panjang? Pasal kita orang yang banyak buat dosa pada Allah. Allah guna perkataan alfasanah, rasa macam 1000 tahun lamanya. Allah hitung satu demi satu penciptaan yang dia jadi. Sebab tu Allah kata, summalatus alunna yawma izin anin naim. Hari itu aku hitung satu